Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? dia menari tu dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, malam ni kita hadirkan caller yang terbaru kepada anda semua. Yang pastinya cerita malam ni aku tertanya-tanya Asyuk. Kenapa tu? Sebab jin tanah. Jin tanah Mana kau tahu dia tak cerita lagi? Dia dah bagi aku hint. Aku ambil baca soalan bocor, kita ambil dulu dia punya hint. Faham. Banyak-banyak jin ni antara yang kita dengar, antaranya yang dibagi tahu tadi oleh caller kita nama Dayang, jin tanah. Kau sebelum ni pernah dengar habis jin tanah? Aku tengok cerita Pidambi je lah. Jin pakai toncik. Jin tanah. Aku tak tahu pula macam mana nak classifykan jin tu ada jin tanah. Aku tak tahu. Adakah dia ada kerajaan di dalam dasar tanah ni? Underworld tu. Underworld lah, mana telah tahu. Ataupun mungkin dia jelmaan hantu yang dibuat pada tanah. Kita pun tak tahu. Jadi sebab itulah kita habis panggil Dayang ni untuk cerita kan. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa untuk follow our social media, yang terutamanya TikTok. TikTok ni kita orang dah FYP kan. Apa lagi, follow lah TikTok Santai Chill. Okey, kita nak kita memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Salam. Sedap suara nah. Ni siapa nama ni? Nama saya Dayang, umur saya 18 tahun dan berasal dari Kedah. Kedah lagi. Orang Kedah hadir. Mantap kan. Kepada kalau mana tengah tengok ni ada orang Kedah, tulis Kedah hadir. Okey Dayang, malam ni katanya ada cerita pasal jin tanah. Betul ke? Ya, betul. Okey, macam mana ceritanya tu? Okey, cerita dia bermula daripada zaman-zaman dululah. Dalam then tak sure dalam 90-an, 80-an macam tu. Jadi tempat tu dia kalau sekarang dia dah buat quarters. Dulu bila kita nak buat bina bangunan ataupun nak buat jalan raya kan kena tebang-tebang hutan semua kan. Jadi tapak pembinaan dulu tu hutan memang hutan belantara lah waktu tu. Sebab area situ memang penuh dengan kelapa sawit ada, pokok-pokok balak pun ada kat situ. Jadi ada satu owner ni dia nak buat quarters. Jadi dia pun dah tebang habis semua hutan. Waktu proses penebangan hutan untuk cuci hutan tu semua dah settle. Tinggal nak bangunkan je. Lepas tu dah proceed semua, dah ada bahan binaan, semua cukup dah komplit. Semua nak bangunkan tu ada banyak sangat masalah yang berlaku dekat situ. Contohnya macam pekerja yang nak buat kerja hari tu, kalau untuk nak buat naikkan bata semua tu, kadang-kadang pekerja tu sakit, tak boleh datang. Kadang-kadang ada masalah lain, dia gangguan dekat rumah. Lepas tu bila dah kita susun batu-bata tu, esok paginya batu-bata tu dah berkecamuk. Dah tak tersusun dah macam yang buat semalam. Tak tersusun. Jadi berterabur habis. Lepas tu owner ni pun
dia macam fikirlah macam mana nak buat. Jadi dia pun menjurus ke arah benda yang syirik lah. Dan yang tak tahu kalau orang ni Muslim ataupun tak. Tapi benda yang dia buat ni adalah benda syirik. Dia pun maybe dia yang tak tahu kalau pekerja-pekerja dia tahu ke ataupun dia sendiri je yang tahu. Jadi dia pun pergi buat deal dengan jin tanah. Jadi dia buat macam perjanjian untuk dia nak membangunkan tempat tu. Bila buat perjanjian dengan benda-benda halus ni, mestilah dia akan ada bunga dia akan ada benda-benda yang benda tu minta. Jadi benda yang jin tanah tu minta, dia hanya nak darah wanita ataupun kepala wanita perempuan dara dan berumur 18 tahun ke bawah. Itu syarat dia. Okay. Jadi orang ni dia dengan dia punya kesanggupan dia semata-mata dia nak bina kuartus, dia nak bina membuat kemajuan kat situ. Dia pun buat benda tu kiranya dalam maybe orang cakap bila bulan terang, bulan purnama mesti ada je korban. Mesti ada je anak dara orang yang hilang. Tapi orang tak tahu kat mana. Tapi bila dah lama-lama orang rasa macam kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? So orang dah mula terbuka untuk cerita macam ni. Sampai kuartus tu sendiri dah terbina teguh dah. Tak daripada dah bina tu dah ada balik gangguan-gangguan. Belum waktu proses pembinaan tu tak ada dah. Sebab perjanjian semua berjalan dengan lancar. Lepas tu bila dah bina, dah ada orang duduk semua, dah komplit, adalah gangguan-gangguan. Mula-mula gangguan kecil macam contoh dekat rumah orang tu dia kena gangguan bunyi guli ataupun perabot bergerak, orang lari-lari, gangguan yang biasa. Makin lama, makin hari, makin makan tahun, bertahun-tahun, gangguan tu semakin ekstrim. Biasanya yang Dayang dengar, gangguan dia datang bila naik lift dengan tangga. Kalau orang yang duduk dekat tingkat-tingkat atas, dia akan ambil makan masa untuk naik lift ataupun naik tangga. Jadi dia gangguan dia kalau kat dalam lift yang Dayang dengar, selalunya orang akan rasa lift yang dia naik tu lambat naik ke atas. Lepas tu lift tu selalu tersekat-sekat and then selalu bergoncang macam ada gempa bumi berlaku. Okay, faham. Sampai satu tahap satu lift tu ditutup. Alasan dia orang-orang kat situ cakap ada seorang lelaki ni dalam umur 50-an macam tu kot, tak silap dia orang cakap. Dia orang cerita lelaki tu rumah dia tingkat 8, tak silap Dayang. Dia nak naik, waktu tu dia kerja malam, dia nak naik pergi rumah dia dalam pukul 12 lebih macam tu. Dia naik lift. Lepas tu dalam perjalanan dia nak ke tingkat atas tu, tiba-tiba dia rasa lift tu bergoncang sangat-sangat kuat. Dia pun macam dia fikir gempa bumi lah. Sebab takut juga kan. Bangunan kata-kata tinggi-tinggi ni. Lepas tu dia dalam waktu macam tu dia tak terlampau panik lah. Mungkin dia rasa benda tu macam gempa bumi ke benda biasa. Makin lama makin kuat. Lepas tu benda tu berhenti. Bila benda tu berhenti, benda tu lift tu dia tak pergi ke tingkat 8 tau. Lepas gegaran tu berlaku, tiba-tiba lift tu terus pergi ke tingkat yang paling atas sekali. Bukan yang tingkat ke bumbung, tingkat untuk yang tingkat rumah paling atas sekali. Dia pergi kat situ. Jadi waktu tu pemilik rumah dekat situ tak adalah sampai tingkat atas sekali. Sebab maybe mungkin orang ambil tingkat bawah, sebab maybe atas gayat kan. So dia sampai dekat tingkat atas sekali, dia pintu lift tu terbuka. Dia pun tengoklah keadaan sekitar. Dia macam dia still terpinga-pinga lagi lah waktu tu. Jadi dia macam
maybe ada orang baru nak masuk ke, senior ke, orang yang duduk dekat atas kan. So dia tunggu lift tu. Dia tunggu, tak ada orang, dia tutup balik. Waktu dia nak tutup, ada satu tangan macam mesua dekat pintu lift tu. Lepas tu pintu lift tu kita buka balik, tapi tak ada orang. Tapi dia nampak memang betul-betul, dia nampak tangan, ada tangan yang menua masuk untuk memberhentikan pintu lift tu tertutup. Okay. Lepas tu dia pun macam ada orang ke tak ada. Dia pergi menjengah kejap lah keluar. Lepas tu macam dia tengok 2-3 kali tak ada. Tu dia masuk balik dalam lift. And dia tekan balik dia punya tingkat rumah dia tingkat 8. Dalam perjalanan nak turun tu pun daripada tingkat ke tingkat tu biasanya dalam 2-3 tingkat tu kejap je. Tak sampai pun dalam 5 minit, dalam 2-3 minit macam tu je. Dalam perjalanan turun tu dia rasa macam lama sangat. Dia rasa macam lift tu rasa macam tak turun-turun. Dia tunggu. So dia fikir lift tu rosak lah maybe. Lepas tu tiba-tiba lampu lift tu berkelip-kelip. Okay. Dia bukan berkelip macam dia tutup buka. Dia macam berkelip laju tau. Macam lebih kurang macam lampu disco macam tu lah. Kelip macam tu. Okay. Lepas tu dia macam lah kenapa waktu tu dia dah mula fikir negatif lah kat situ. Dia fikir macam-macam lah. Macam dia baru teringat ada orang ni cerita macam ni, orang ni cerita macam ni. Lepas tu dia tekan lagi nombor 8 tingkat yang dia nak pergi tu. Lepas tu dia terpandang ke arah sebelah kanan. Dia punya batin tu kan ada batin sebelah kanan. So dekat dinding lift tu sebelah kanan ada cermin. Dia terpandang dekat cermin tu. Dia terpandang kat dalam cermin tu ada pantulan seseorang daripada belakang dia. Dia nampak ada seorang macam pakaian pekerja, buruh binaan, pakai t-shirt warna putih, lusuh-lusuh macam tu, pakai seluar kerja yang kotak-kotak tu kan. Dia pun macam orang ni masuk waktu bila kan. Waktu tu dia dah start rasa berdebar-debar, meremang lah. Tapi orang yang di belakang dia tu tunduk je. So dia pun macam dia tak pusing ke belakang lagi. Dia masih tengok ke dinding lift tu lagi. And then dia pun decide macam tak ada apa kot. Dia terus pusing. Pusing-pusing tu orang tu hilang. Dan dia pandang balik kat cermin tu pun tak ada. So dia dah macam takut. Dia dah rasa dia dah dudak dah dekat dada dia. Dia cepat-cepat tekan tingkat 8. Tapi still lift tu rasa macam lambat sangat turun. And then sampai satu tahap dekat pintu lift tu sendiri dia pemuda tu dia nampak macam mana panggil muka yang ada kat pintu. Macam kan kita main nyorok-nyorok belakang langsir kan, kalau kita ke depan sikit kan nampak bentuk muka kita kan. Shape dia macam tu. Lepas tu dia cakap pemuda tu terus tension dalam lift tu. Orang yang jumpa pemuda tu pun makcik yang cleaner yang membersihkan kawasan daripada tingkat-tingkat tu. Dia pun nasib baik makcik tu jumpa. Lebih kurang dalam pukul 5 pagi ke 6 pagi macam tu lah dia orang jumpa. Jadi start daripada situ gangguan-gangguan yang macam tu yang orang nampak dekat lift, dekat tangga biasanya dia orang nampak rambut berjuntai-juntai. Macam nak naik tangga kat atas tu. Bapak seram. Bila macam kita naik atas kan kita akan juga tengok ke arah yang pemegang sebelah atas kan. Biasanya gangguan kat situ dia orang kata nampak rambut yang sangat-sangat panjang dan rasanya macam rambut tu daripada tingkat atas sekali. Lepas tu terjuntai sampai ke bawah. Macam tu. Gangguan yang lain biasanya dekat tempat parking tak banyak lah. Kalau kat tempat parking
yang orang-orang situ cerita, just malam-malam kalau ada orang balik dari parking tu, lampu tak menyala. Ada nampak kelipat lalu lalang. Yang tempat ni kat Kedah ke? Bukan, tempat ni dekat Johor, tempat PNS Dayang dulu. Kat Johor. Okay, faham. Alright. Okay, bis, cerita ni aku pernah dengar, bukanlah cerita yang sama ni, tapi mostly lah orang kata kalau nak buat pembinaan kan, yang benda ni aku macam common dengar bila orang nak buat pembinaan, lagi-lagi jambatan. Yang aku tahu kadang-kadang orang memang perlukanlah kepala ni. Sebabnya memang terbukti macam sebelum ni contohlah, ada aku dengar satu jambatan ni dia memang dah ada tapi dia nak macam tambah baik. Jadi dia macam nak kena gadi something, jumpa kepala. Jadi mungkinlah ni salah satu orang kata apa, jin tanah yang orang kata buat perjanjian dengan owner kan. Tapi tak sure kan dengan rupa dia ni pakai pakaian macam pekerja tu atau sebaliknya. Kau pernah dengar? Aku tak pernah dengar, tak tahulah yang ada perjanjian kena potong kepala tu. Tapi aku faham lah kenapa nama jin tanah. Kalau nak buat benda kat sini kena deal dengan aku. Jin tanah. Okey Dayang, adakah selepas bangunan tu telah dibina masih lagi menjalankan upacara pemotongan kepala tu, deal tu, senaja perjanjian tu? Yang tu dia yang tak tahu sebab lama dah tak dengar pasal orang cakap ada persembahan tu. Tapi gangguan tu orang cakap masih ada lagi, masih berlaku lagi. Faham. Okey. Seram habis kalau yang aku terfikir yang kalau kita naik tangga kan. Yelah mesti kita nak pandang atas kan. Kalau nampak rambut tu juntai, aku turun balik. Aku turun balik ataupun aku carilah jalan macam mana pun, aku call sesiapa tolong teman. Dia nasib baik kalau kau nampak, kalau kau jalan lepas tu itu pisang kan. Rasa-rasa rambut dah tak balik. Itu pisang. Okey, cerita pertama ni aku suka bis. Tak sabar nak dengar cerita yang kedua Dayang. Okey, cerita yang kedua ni cerita tentang pengalaman Mama Dayang sendiri waktu dia mengandungkan Dayang dekat Johor. So Mama Dayang ni dia kahwin dengan orang Johor, ayah Dayang orang Johor. Dalam waktu kahwinan dalam 6 tahun macam tu, dia duduk kat Johor sampailah Dayang berumur 6 tahun. Jadi cerita ni berkenaan dengan seorang gadis yang berkebaya telepuk merah. Kalau nak tahu telepuk tu apa, dia sejenis bunga. Boleh cari dekat Google nanti. Bunga dia cantik. Okay. Cerita dia bermula waktu Mama Dayang mula-mula sekali mengandungkan Dayang. Pengalaman ni dia cerita waktu dah duduk kat Kedah. So waktu mengandung, dekat sana ayah Dayang suka kerja lebih masa lah waktu tu. Kan nak cari duit, nanti nak prepare beli barang-barang baby semua kan. Ayah Dayang pagi dia kerja cikgu. So bila cikgu ni kita tahu lah 6:30 maybe dah keluar rumah. Lepas tu balik tengah hari. So ayah Dayang buat overtime sekali. Dia kerja dekat McDonald. Jadi lepas balik tengah hari tu, rehat kejap dalam petang pukul 4, pukul 5 macam tu pergi kerja McD pula. Balik pukul 1, pukul 2 pula. So boleh tengok kat situ mostly mak Dayang bersendirian lah dekat rumah kan. Jadi gadis ni akan mengganggu selepas sahaja ayah Dayang keluar daripada rumah. So kebiasaannya macam bila pagi tu dah siap-siap, ayah Dayang dah siap nak pergi sekolah, keluar rumah. So kunci pintu memang dia akan bunyi cak tu, pintu dah tutup kan. So bermakna orang dah kunci semua, siap and pergi keluar. So waktu tu mak Dayang kemas-kemas rumah macam biasa. Ini for the first time lah berlaku. Ini dia kemas-kemas, tiba-tiba dia dengar pintu tadi
buka balik. So dia fikir macam ada tinggal barang ke kan, ayah dia ni ada tinggal barang ke apa, nak ambil apa. So dia pun macam dia tunggulah dekat ruang tamu tu sebab dia tengah kemas-kemas kat situ. Lepas tu yang masuk tu adalah seorang wanita, seorang gadis berkebaya merah, cantik sangat dia kata. Mula-mula dia tengok, tapi cantik baju dia, tapi pandangan mata dia sangat-sangat tajam. Mak Dayan cakap mata dia pandangan dia tajam, mata dia nipis halus, kening dia ke atas. Pandangan dia sangat-sangat tajam lah waktu tu dia kata. Tapi mulut dia tersenyum. Dia masuk, dia berjalan pelan je. Dia jalan pelan. Dalam langkah ke langkah tu, semakin dia melangkah, semakin dia berubah bentuk dan berubah wajah. Okey. Makin dia langkah pergi ke Mak Dayan ni. Mak Dayan ni macam first time tu macam apa benda ni kan. So dia tak tahu apa lagi. Lepas tu makin dia langkah-langkah, dia berubah menjadi wanita yang lebih berumur dan sampai satu tahap dia berubah menjadi seorang wanita yang berambut panjang menyelubungi badan dia. Most totally rambut hitam pekat tu yang kusut masai tu selubungi badan dia. Dan waktu tu perempuan tu terus pergi dekat belakang Mak Dayang dan dia duduk atas belakang Mak Dayang. Duduk atas bahu ke macam mana? Dia duduk atas bahu ni. Wih, pala dia. Macam Mak Dayang tengah buat kerja kan. Tiba-tiba dia datang, terus dia duduk. Mak Dayang pun terduduk kat situ. Tak boleh nak bangun, tak boleh dah bergerak. Otak kempas bayangkan tu. Daripada pagi tu sampai ayah Dayang balik, baru benda tu hilang. Wih, lama. Sama. Mak Dayang kata waktu first time tu, dia rasa macam nyawa dia dah nak terbang dah. Waktu tu dia kata. Dia dah totally lost lah. Dia menangis-nangis tak sudah. Dia nak panggil orang pun tak terkeluar kata-kata. Belakang dia sangat-sangat sakit dia kata. Rasa macam pikul berguni-guni beras, rasa macam pikul berguni-guni baju macam tu dia cakap. Lepas ayah Dayang balik, terus dia berlari dekat pintu tu, dia peluk terus lah. Dia menangis-nangis. So ayah Dayang macam pelik lah, kenapa ni kan tiba-tiba balik ke, takut apa-apa kan. So dia pun cerita. Dia cerita. Ayah Dayang first tu macam tak berapa nak percaya. Dia macam betul ke? Dia percaya, tapi dia 50-50 lah macam tu. Faham. Lepas tu biasalah orang mengandung kalau dah macam kita cerita dekat husband kita, lepas tu husband kita rasa macam dia ke awak ni, mestilah kita akan terguris hati kan. So keesokan tu ayah Dayang tanya nak ikut dia pergi sekolah ke. Lepas tu dia kata tak nak lah, dah awak tak nak percaya, saya duduk rumah je lah. Macam tu merajuk lah sebenarnya. Lepas tu ayah Dayang pun keluar. And benda yang sama pun terjadi lagi. Elok je ayah Dayang keluar, tutup pintu. Dan derapan kaki ayah Dayang masuk dalam lift tu. So datang lagi perempuan tu. Dia buka balik pintu, dia masuk. Dia jalan pelan-pelan. Makin lama makin berubah wajah. Dia duduk atas belakang Mak Dayang. So Mak Dayang tak boleh nak buat kerja rumah, tak boleh nak buat apa. So benda tu berlanjutan dalam 2 bulan kot. Tempoh mengandung Mak Dayang mungkin masa tu. Mak Dayang bagi tahu. So waktu tu Mak Dayang dia memang tak boleh nak tahan gila-gila. So dia orang pun pergilah berubat. Pergi berubat tu sementara waktu saja. Benda tu hilang. Lepas tu benda tu berulang balik. Tapi dia dah tak duduk kat belakang tau. Tapi dia datang di jalan, dia ronda satu rumah. Dia ikut Mak Dayang pergi mana. Tapi bila Mak Dayang nak semayang, dia akan duduk dekat ruang tamu tau. Dia akan jalan macam tu tau. Macam apa orang cakap, macam penjaga pun ada juga. Lepas tu Mak Dayang cakap orang-orang kat situ bagi tahu benda macam tu ada. Wanita berkebaya merah ni
ada orang yang pernah nampak, tapi bukan semua orang. Dia macam perempuan ni dia macam pilih orang. Dia pilih orang yang mengandung, dalam tempoh mengandung dia kacau. Lepas tu orang yang tengah sedih, orang yang tengah duduk sendiri, tak ada siapa kat rumah. Mak dia yang cakap macam tu. Dia kacau orang-orang jenis macam tu. Bila maksudnya bila habisnya tak ada gangguan tu? Sepanjang mak dia yang duduk kat sana, ada je gangguan. Tak pernah tak ada. Tiap-tiap hari ada. Okay lah, yang pasal yang berkebaya merah ni, apa kesudahannya? Maksudnya adakah lepas 2 bulan tu okey dah pergi berubat, dah tu dah datang balik kan? Adakah sampai tempoh 9 bulan tu dia mengandung tu dapat gangguan? Ada. Sampai tempoh Dayang diberanakkan. Dan lepas tu mak Dayang kata tak ada dah. Tak ada dah? Lepas habis je mak Dayang beranakkan Dayang. And then masuk dalam tempoh dia mengandungkan adik Dayang yang nombor 2. Tak ada. Adik Dayang yang nombor 2 tu tak ada. Waktu dia mengandungkan Dayang je ada wanita tu. Betul lah dia pilih. Mungkin masa tu dah ada orang lain mengandung. Jadi mak Dayang ni tak dalam selection lah. Tak ada dalam shortlisted dia. Tak pun mungkin masa mengandung adik Dayang tu ayah masih lagi bekerja part time lagi ke? Masih bekerja macam biasa. Okey, ada tak mak Dayang ceritakan bila kali terakhir dia nampak dan apa peristiwanya? Ada. Kali terakhir waktu dalam seminggu sebelum dia beranakkan Dayang dia kata perempuan tu datang dan perempuan tu bercakap. Dia cakap, aku sebenarnya suka kat kau. Aku nak jaga kau. Tapi kau tak nak. Tapi aku nak. Dia cakap macam tu. So, sebab tu the reason why dia selalu berkeliaran dalam rumah tu. Lepas tu, mak Dayang bagi tahulah dia tak nak. Dia tak nak buat apa-apa perjanjian. Dia tak nak sebarang benda yang bila dengan makhluk halus ni memangnya perjanjian tu tak pastilah. Dia tak nak buat benda-benda macam tu. Dia cakap dia kata benda tu memang akan memudaratkanlah anak-anak dia nanti. So dia tak nak ambil. Jadi perempuan tu dia berlalu pergi dengan dia masih ada gangguan sikit-sikit je. Dia macam dia dah tak datang secara mengejut macam dulu dah. Dia datang macam biasa. Dia tengok mak Dayang sebab dah syarat mengandung kot. Lepas tu hari Dayang diberanakkan dah tak ada dah. Benda tu dah hilang dah. Faham? Okay. Jadi lepas tu dia kalau nak datang dia minta izin lah. Betul. Alright. Okay. Dayang, saya tertanya, masa dia datang rumah tu kan dia jalan selangkah-selangkah tu dia makin berubah kan. Masa tu mak Dayang jadi kaku ke macam mana? Sebab sampai dia boleh naik ke atas mak, kena mak tak lari je kan? Dia macam mak Dayang macam terkaku. First sekali mak Dayang terkejut. Ada rasa nak lari tapi tak boleh nak bergerak langsung. Sampai dia terkejut. Jadi lepas tu akhirnya ayah Dayang percaya ke tak? Akhirnya ayah Dayang percaya. Okey lah. Yelah sebab ustaz pun dah bagi tahu kan. Ustaz tu yang berubat kejap tu dia cakap apa? Ustaz tu sendiri kawan ayah Dayang. Jadi mungkin sebab tu ayah Dayang percaya kot. Faham. Nampaknya ayah Dayang percaya kawan dari ini. Ini bahaya ni. Okey, jadi satu dugaan yang kuat bis untuk mak Dayang ni. Betul. Aku masih tak boleh imagine. Dia berat macam cerita movie time slap. Kau boleh nampak dia berjalan sok duka mat. Macam movie dia tu. Aku tak belah rambut dia makin lama makin menutupi badan dia tu. Weh, aku tak boleh belah. Satu pengalaman seram yang aku rasa baru. Selalu kita dengar kat pon kan, gula-gula. Ini kategori kebaya merah bukan Cina punya ni kan. Ini dah macam so apa, ayah Dayang tak pernah diganggu oleh kebaya merah ni? Ayah Dayang dia tak pernah diganggu. Tapi dia cakap
waktu yang ada satu hari tu dia balik awal. Waktu tu dia ternampak sahaja. Dia terlupa. Shift dia terlebih masa tu. Bukan. Yang kebaya merah cakap, balik dah. Aduh, kumpulan tu. Tak sempat, dia kata. Tak sempat nak caw, dah terperasan. Kantoi dia kata. Kerja tak clean. Kantoi dia kata. Alah, okey. Ayah nampak kebaya merah tu lah. Tapi dia hanya nampak perempuan tu berlalu pergi je. Waktu tu lah. Dan lepas berubat tu kan jadi balik kebaya merah tu balik. So mak pun macam dah tak kisah, macam dah terbiasa lah dengan benda tu semua. Waktu tu dah terbiasa lah dia cakap. Lagipun lepas berubat tu, benda tu dia tak datang duduk kat belakang. Dia just jalan je. Okey. Jadi orang kata apa yang saya boleh puji lah Mak Dayang ni selama 9 bulan. Orang kata 9 bulan tu pun dah penat habis syarat kan. Nak orang kata macam-macam lah dugaan kan. Ini kan pula dengan benda kebaya merah ni pula kan. So Dayang ni sebenarnya Pis nak kena balas budi mak dia ni. Belajar betul-betul kan. Besar pengorbanan seorang ibu ataupun seorang wanita ni lah. Dan pada para suami kan, mohon lebih peka dengan isteri. Wah, cerita macam aku dah berkahwin Yalah, first time untuk aku dengar cerita kisah jin tanah ni. Dan tak sangka masih ada upacara yang agak mengerikan bagi aku kan. Demi buat perjanjian untuk nak gunakan tanah yang diluki oleh jin tu. Tapi satu soalan lagi, adakah orang kat situ tahu siapa yang buat upacara jin tanah tu? Dia orang sendiri pun tak tahu. Sebab nama owner yang buat kuartus sendiri tu pun dia tak diberitahu namanya. Dia hanya menggunakan nama pena sahaja. Okey. Nama pena kata apa? Mana yang tahu kat mana lokasi tu, komen di bawah. Tapi aku rasa benda ni familiar. Sebab banyak tempat ni yang aku dengar-dengar pakai benda macam ni lah. Tapi apa pun banyak kan. Tapi apa pun memang cerita Dayang ni saya shock gila nak dengar. Dan saya rasa nak jemput Dayang lagi sekali lah untuk part tu kan. Dia orang tak payah nak komen part tu, saya dah minta dah. Boleh tak? Malu lah macam tu. Ni orang kata jemputan khas ni daripada Mo Salman. Alright. Okay Dayang, sebelum kita tamatkan sesi cerita kita ni, ada apa pesanan pada viewer Santai Chill? Okey, pesanan je, kalau nak buat apa-apa satu benda tu, jangan minta benda selain daripada Allah. Hanya kita minta kepada Allah sahaja. Dan lagi satu tu, macam tadilah, kalau ada siapa-siapa isteri mengandung, janganlah dibiarkan seseorang. Kesian dia duduk seseorang termenung kat rumah Ya, betul. Orang kata lagi-lagi masa tu lah dia orang kata apa, lemah kan. Bila lemah ni macam-macam emosi semua ada. Lagi satu mengidam kan. Tunaikanlah kan. Alright. Terima kasih lagi sekali pada Dayang kerana sudi bercerita di platform Santai Chill. Dan kami mohon maaf kalau ada sebarang kata-kata yang menggores hati ataupun tersalah kata. Dan kami sangat bersyukurlah, banyak pengajaran kita dapat daripada cerita kali ni kan. Best shock. Okay, apa komen korang dengan cerita kali ni boleh drop dekat komen. Okay, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.